Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang memperkenalkan Ustazah sedikit sebanyak. Alhamdulillah sampai juga daripada Changlun ke Penaga hari ini. Pertama kali melihat masjid, Masya Allah, Subhanallah, cantik sangat, tepi jalan besar. Tengok masjid pertama kali saya tengok, first time saya nampak tadi, masjid ni memang hebat lah, memang mesti banyak aktiviti muslimat ya. Syukur pada Allah, aturan Allah SWT. Sebenarnya bulan Disember adalah bulan Ustazah cuti daripada kelas dan juga ceramah ataupun apa-apa bengkel yang Ustazah buat, cuti sebulan. Tapi ada sahabat Ustazah, Ustaz Azizi, call Ustazah, minta Ustazah penuhi jemputan di Masjid Nurul Saadah, Masjid Jami' Nurul Saadah dalam masa 2 hari saja buat keputusan, 2 hari ke 3 hari. Okey, Alhamdulillah, bolehlah sebab Ustazah free time ni ya. Kalau hari biasa tu time ni ada kelas lah, pagi petang kelas, jadi tak sempat nak penuhi jemputan. Biasa hari Sabtu Ustazah buat bengkel ya, bengkel solat dan juga ceramah. Okey, Alhamdulillah sampai dah ke masjid ni. Jadi Ustaz Aziz minta Ustazah yang letakkan tajuk pun Ustazah letak on the way nak pergi Padang Besar hari tu. Dalam kereta sendiri dapat terus idea untuk letak tajuk hari ni, delete dosa, install pahala, proceed to syurga, insya-Allah. Makcik-makcik kata apa lah tajuk Ustazah letak ni kan. Okey, Alhamdulillah, kita mula dulu dengan doa insya-Allah ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa rizqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami, hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum Ustazah mulakan kuliah Ustazah, nama Ustazah Tania Sulaiman. Boleh tengok dekat Facebook, dan tadi pun Tuan Haji bagi tahu ada dalam YouTube juga. Kalau nak tengok dan nak kenal Ustazah ya, dalam YouTube pun ada ceramah-ceramah, dalam Facebook, Instagram pun ada Ustazah Tania, insya-Allah. Zaman sekarang semua pakai media sosial. Nak kenal di sana. Ustazah bawa balik daripada umrah 16 hari bulan sampai Malaysia ya, Disember baru ni. Duduk dekat Mekah pun tengah-tengah duduk bersembang, ada orang tegur juga, Assalamualaikum, Ustazah Tania ke? Saya kata ya, macam mana kenal saya? Follow Ustazah dekat Facebook. Biasalah ya, zaman sekarang ni senang saja. Kita pun tak kenal orang, tapi dekat Facebook tu bila kita live, muka kita tu sebiji-sebiji. Duduk di Mekah pun orang kenal juga, insya-Allah. Walaupun taklah famous kan, tapi duduk tengah sembang ada orang tegur, duduk dalam masjid ada orang tegur. Rupanya banyakkan kenal di Facebook ya. Kalau tahun depan mula Januari, Ustazah selalu akan live kelas tajwid. Kelas tajwid Ustazah boleh tengok di Facebook Ustazah ya. Kelas pagi ada, kelas petang ada, baca Iqra, ada yang kelas baca surah Muqaddam, ada yang dah naik Quran. So boleh tengok di Facebook untuk perbetulkan makhraj ke ayat Quran insya-Allah. Ini pun Ustazah tengah live juga di Facebook Ustazah.
Okey, Alhamdulillah kita balik kepada tajuk kita yang sebenarnya. Muslim dan Muslimat jangan lupa untuk niat iktikaf di masjidnya. Pahala kita datang masjid memang sangat besar. Setiap langkah kita menuju ke masjid tu, setiap langkah tu satu pahala Allah bagi, satu darjat Allah naikkan, satu dosa Allah hapuskan setiap langkah. Sehingga kan sahabat Nabi SAW Zaid bin Sabit, dia pergi masjid, dia jalan langkah dia kecil-kecil. Dia tak mau langkah besar-besar, dia langkah kecil-kecil. Sebab apa dia langkah kecil-kecil? Sahabat tanya, kenapa langkah kecil-kecil saja, jalan bagi lambat kan? Kecil-kecil, kita nak cepat kan? Kalau langkah besar-besar kan? Dia langkah kecil-kecil sebab dia kata apa? Lagi kecil lagi banyak langkah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pagi Allah izin yang ada pada hari ini semua melangkah ke masjid. Tak kisahlah datang dengan kenderaan kereta, motor ataupun apa saja, tapi semua tu dikira roda, pusingan roda dan sebagainya dikira langkah juga. Tapi peliknya bila orang pergi ke umrah ni semua nak dekat hotel dekat masjid kan? Semua nak hotel dekat masjid. Zaman sekarang kalau travel, ustazah bawa jemaah pergi umrah tau. Tiap-tiap tahun ustazah bawa jemaah pergi umrah, mesti jemaah nak tanya, hotel dengan masjid berapa kilometer? Kalau nak yang 50 kilometer tu, yang dekat, yang 10 kilometer tu, kalau boleh turun terus masuk masjid. Tak mau yang jauh-jauh. Sedangkan Nabi SAW bersabda, setiap langkah ke masjid, satu dosa diangkat, dihapuskan, satu darjat diangkat, satu pahala diberikan. Tapi kita kalau dapat hotel jauh, marah-marah kan? Dulu ustazah pergi tahun 2014 rasanya, kami bayar hampir 7,000. Yang tu ustazah tak bawa jemaah lah, ustazah ikut kumpulan orang. Dia janji dekat, dia janji 50 meter, tapi dia bagi kat kami 850 meter. Masya Allah, orang tua marah lah. Marah, yang orang muda pun sama juga marah. Sebenarnya Allah ni nak uji kita ni macam-macam ya. Bila kita sampai kat sana, kita ni jemputan daripada Allah SWT. Walaupun memang salah travel lah, kita bolehlah buat, orang kata apa, komplain lepas balik. Tapi semasa duduk di tanah suci, jangan lagi kita marah-marah sampai ada yang kata, kalau saya tahu saya tak mau baik, dia kata. Dah marah dah. Pergi dekat dia orang makan cari apa ni, travel, orang travel, marah-marah, maki, macam-macam lah. Minta duit balik. Tapi dalam apa ni, ujian itu sebenarnya di sebaliknya Allah ni nak bagi pahala kat kita. Mungkin kita duduk Malaysia dulu banyak dosa sangat, jadi dia bagi jauh supaya bila jauh tu lagi banyak langkah, lagi banyak pahala. Dan ada jemaah tak balik. Sebab apa? Sebab jauh. Jadi dia pergi subuh, Zuhur, Asar, baru dia balik. Sat lagi Maghrib, Isyak dia pergi balik. Ada yang sampai 1 hari tak balik, duduk di sana, pahala lagi. Kan? Ujian di sebaliknya ya. Tak ada siapa janji kalau kita pergi Mekah, pergi umrah, ya, tiba umrah, tak ada siapa boleh garanti dia bayar mahal, dia dapat dekat, makan sedap, semua selesa. Tak. Kadang-kadang dapat dekat, makan tak sedap pula. Kadang makan sedap, jauh pula. Baru ni saya dapat soalan daripada follower, fans Facebook saya. Dia kata kakak ipar dia pergi umrah, bukan haji, pergi umrah, baru balik terus jadi macam orang tak siuman. Dia bercakap sampai kadang-kadang dia termenung, dia tak ingat apa. Dia tanya soalan kat saya, ustazah nak buat macam mana ni? Saya kata tak tahulah, sebab masing-masing orang pergi sana dia macam-macam dugaan dia. Apa yang dia buat dekat Malaysia dia bawa pergi sana ke, apa yang terjadi di sana dia terdetik ke. Jadi dia kata balik dah dekat seminggu, dekat 2 minggu, tapi macam orang tak siuman, bercakap tak berhenti. Dia cakap benda-benda yang bukan berkaitan dengan dia. Lepas tu dia ada cadangan jugalah. Dia kata mungkin saya kena cari di mutawif dia, tanya apa yang berlaku di sana. Di sana kan macam-macam kan, ujian. Kadang-kadang tak selesai sana, balik Malaysia berlanjutan. Macam-macam. Pelik juga ya. Ada yang dia kata macam nak nyanyuk, tak nyanyuk. Dia kata tapi sihat. Sihat, balik jadi macam tu. Itulah saya kata ujian macam-macam ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih bawa aura Mekah lagi ni. Tu seronok cerita tentang Mekah tu.
Di sana saya buat tazkirah juga. Sini ada sikit lanjutan tentang tazkirah yang saya buat di Tanah Suci baru-baru ni. Cuma dalam hidup kita ni sebenarnya kita nak apa? Yang tu yang kita kena jawab, ya. Kalau kita tak tahu kita nak apa, kita dah macam orang sesat. Kita tahu kita memang musafir atas muka bumi ni, tapi seolah-olah macam kita sesat, tak tahu tang mana hala tuju kita. Sebenarnya kita nak apa? Jadi kalau Ustazah tanya soalan sekarang, kita nak apa? Nak jawab apa tu? Nak apa? Ustazah cubalah tanya dekat jemaah Ustazah masa umrah itu ni, apa yang kita nak dalam hidup kita? Kebanyakannya yang menjawab biasa pun redha lah, no? Nak dapat redha Allah, nak masuk syurga, apa lagi, macam-macam jawapan. Sebenarnya ada seorang saja yang jawab tu hampir-hampir betul lah. Muslimat bayangkan kalau kita duduk kat dapur, nak masak apa mak hari ni, kalau mak tu tak tahu nak masak apa, macam kita pun pernah jadi juga, tak tahu nak masak apa kan, buat keluar ayam salah, sekali teringat ada udang, buat keluar udang pula, tak tahu nak buat tom yum ke, nak buat gulai ke, dia tak ada hala tuju. Akhirnya menu hari tu tak jadi seperti yang kita nak. Dia jadi macam tak tahu bawaan dan jadi macam mana, tak tahu masak kau nak sedap. Mak pasal apa hari ni? Tak, mak pun pening, mak tak tahu nak masak apa, nak kata gulai tidak, nak kata kurma tidak. Sumpah itulah hidup kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak tahu apa yang kita nak atas dunia ni, memang kita tak akan capai matlamat dia. Kita memang mengaji hari-hari ni, pagi-pagi memang mengaji tajwid, sat lagi petengah hari ada kuliah duha pula, sat lagi malam ada maghrib, kuliah maghrib. Sebenarnya kita nak apa? Siapa yang boleh jawab nak apa? Angkat tangan sudah, dapat 2 orang jadilah. Kalau berani nak jawab lah. Masjid dah cantik dah ni, muslimin muslimat cantik-cantik, segak-segak semua, sihat tubuh badan, Allah bagi nikmat kan. Saya cuma nak jawapan saja. Kalau boleh jawab lah, kalau rasa nak jawab. Kalau tak mau jawab pun tak apa, Ustazah bagi jawapan sekali lagi. Cuma sebelum Ustazah bagi jawapan, Ustazah nak juga komunikasi di antara kita kan, Ustazah dengan muslimin muslimat sekalian, yang kita duduk main masjid hari-hari, sagi umrah kita pi, haji pun kita balik dah, tiba-tiba bulan Ramadan kita main tarawih, sat lagi solat tarawih, lepas tu ada qiyamulai, kita qiyamulai lagi. Sebenarnya apa yang kita nak atas dunia ni? Bukan atas dunia, sekarang ni kita nak apa? Untuk dunia dan akhirat kita nak apa? Betul-betul, ya kak. Nama adik tolong bagi mikrofon dekat kakak boleh tak? Terima kasih Nang. Okey, saat kita dengar suara emas kakak ni, senang tau orang nak jawab soalan ni, dia orang sangat berani. Sebenarnya saya ni boleh mengajak dia, kalau suruh jawab soalan saya tak jawab, saya takut. Kalau saya duduk tempat perempuan, saya takkan kat tangan beliau. Kalau dia puan tu boleh kat tangan, memang saya kata memang hebat. Betul tak? Betul tak? Kita ada jawapan kan, tapi nak jawab tu, ya Allah, takut salah. Tapi kalau dia boleh jawab, dia boleh angkat tangan, saya respect. Saya pun tak ada kekuatan macam tu. Okey kak, jawab kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahagia dan ketenangan dunia dan akhirat, insya-Allah, alhamdulillah. Ada lagi tak jawapan siapa yang sangat-sangat berani lah? Kalau bahagian muslimin macam mana? Muslimin ni saya tengok ni hebat-hebat juga ni. Walaupun ada insya-Allah, yang ada ni yang terbaik lah tu. Mana ada muslimin nak dengar ceramah ustazah. Okey. Dan mikrofon. Waalaikumsalam kan. Minta rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Okey, alhamdulillah. Kita bagi fair dulu tak? 2 lelaki dan perempuan. Dia berkata tadi nak 2 saja, dia melarat pula 2 lelaki dan perempuan. Terima kasih Tuan, alhamdulillah. Ada lagi tak daripada Tuan sebab sikit memang terpaksa jugalah lagi seorang. Kasih sayang tadi kebahagiaan, yang ni kasih sayang dan rahmat Allah. Okey, kita nak lagi 2 orang, 1 lelaki 1 perempuan.
tuan pengurusi kita. Alhamdulillah. Tak. Bagi kat orang muda. Aiman, bagi kat Aiman. Ini nak murid saya ni. Daripada kecil dia umur Ustazah punya bengkel solat. Aiman rasa-rasa Aiman nak apa, Man? Nak pahala. Okey, sipi-sipi juga tu. Bagi tuan-tuan pula lagi seorang siapa yang berani kat sini? Kita cabar pula yang berani. Kakak dah panggil dah. Alhamdulillah. Bukan senang tak nak pegang mikrofon. Waalaikumsalam. Apa perintah Allah? Allah suruh kita buat, Allah larang kita tak buat. Alhamdulillah. Itu saja jawapan dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. 4 orang yang jawab soalan tadi ni, saya kata hebatlah, insya-Allah. Saya ada hadiah juga tapi dah kaitan. Nanti saya minta suami saya buat keluar. Alhamdulillah. Okey. Jawapan tadi kalau kita tanya kebanyakan macam tu lah ya. Kita memang dalam dunia ni, kita hidup atas dunia, kita main mengaji, hari-hari kita buat ibadah, kita kerja, kita hidup, memang kita nak kebahagiaan. Betul. Kita nak rahmat, kita nak pahala Allah, kita nak ikut perintah Allah dan nak tinggal larangan Allah. Okey, sebenarnya muslim-muslimat yang tu masih lagi sipi-sipi, masih lagi tak sampai target. Jawapan yang sebenarnya muslimat, kalau muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tahu apa dia benda ni, kita akan kejar, baru insya-Allah kita proceed ke syurga. Yang pertama, kita sangat mengharap supaya Allah ampunkan dosa kita. Itu yang pertama. Harap supaya Allah ampunkan dosa kita. Kenapa kita pergi umrah tiap-tiap kali, tiap-tiap tahun? Ada duit nak pergi. Kalau kita nak kasih sayang Allah saja, kita tak kisah dosa kita diampunkan, memang kita tak dapat. Kalau kita nak bahagia sahaja, kita nak bahagia tapi dosa tak diampunkan, tak akan bahagia. Selagi dosa kita tak diampunkan muslimin-muslimat, selagi itulah hati kita gundah gulana, tak tenang, tak bahagia, rahmat pun jauh daripada Allah, pahala pun tak dapat, kita pun tak boleh nak buat apa yang Allah perintah. Tunggak di sini, dosa ampun. Bila kita nak Allah ampun dosa kita, itu yang kita harapkan. Kita akan rasa takut setiap kali kita buat ibadat. Lepas sembahyang kita takut dah. Lepas sembahyang subuh tadi kita dah mula rasa takut. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sembahyang subuh tadi Allah terima ke tak? Sebab apa kita takut? Sebab kalau Allah tak terima, dosa tu tak terampun. Tapi kita lepas sembahyang subuh tadi, kita mana fikir pun Allah terima ke tak? Saat lagi kita balik daripada kelas ni, kuliah ni, melangkah keluar. Sebelum melangkah keluar, kita kena dah rasa takut. Yang aku duduk 1.5 jam dalam kuliah duha di masjid, yang selangkah tadi Allah ampun dosa, selangkah tadi Allah angkat darjat, selangkah tadi Allah beri pahala. Aku langkah dekat 100 lebih langkah dah ni. Kalau roda kereta tu dah lepas berapa kali roda tu pusing. Allah ampun tak dosa aku ni. Satu hari tu Nabi SAW bersabda, seorang yang memberi sedekah dan dia takut dengan ibadah dia, ibadah sedekah tu. Aisyah tanya, beri sedekah dan takut, maksud dia macam mana ya Rasulullah? Adakah kerana dia minum arak dia takut pada Allah, dia buat maksiat dia takut pada Allah? Nabi kata tidak. Maksud sedekah di sini, setiap yang ibadat yang dia buat, dia rasa takut kepada Allah. Ada tak orang balik umrah tiba-tiba rasa takut kepada Allah? Susah nak cari. Lepas kita balik umrah ataupun lepas kita buat umrah, saya yakin semua dah kena buat umrah. Kita tawaf, kita sa'i, kita bergunting, kita balik hotel, apa yang kita rasa? Lega. Tidak. Lega. Dan juga habis sa'i 7 orang. Dengan tak langat tu habis juga tak 7 orang.
buat juga aku lah. Ya Allah, ingat ke tak larat dah. Ni ada orang call pula. Jadi ada tak rasa takut? Ada tak rasa takut? Ali bin Abi Talib pesan dekat kita, jadilah seseorang yang apabila beribadah rasa takut amalan dia tidak diterima. Bila kita duduk atas katil tadi, ya Allah, Allah terima tak amalan aku ni, ya Allah. Adakah kita macam tu? Kita sedekah masjid, tabung masjid, kita bubuh duit tu, lepas kita bubuh tu kita rasa balik, tarik dia tangan, ya Allah, ya Tuhanku, sedekah tu ya Allah terima dah. Perasaan ni lah yang Ali bin Abi Talib, sahabat Rasulullah SAW, dia pesan sangat-sangat kepada umat manusia supaya apabila dia buat ibadah, dia pernah ada rasa takut amalan yang tidak diterima. Dia pernah rasa takut taubatnya atau dosanya tak dihapuskan. Bila kita renung-renung balik lah, perasaan takut lepas buat ibadah ni kurang, kebanyakannya puas. Betul tak? Kalau kita qiyam mulai pun kita rasa puas, habis qiyam mulai, esok pagi kita rasa Allah, wah, Alhamdulillah dapat bangun semalam. Hari ini kita bangkitkan rasa takut dosa kita tak diterima, amalan kita tak diterima. Dosa kita tak diampunkan, amalan kita tak diterima. Ada dua benda yang tadi Ustazah kata, ya, baru kita ada hala tuju. Setiap kali kita nak melangkah ke masjid ataupun setiap kali kita nak buat ibadah, mesti ada dalam hati kita terdetik, amalan yang aku buat ni Allah terima tak? Dosa aku Allah ampun ke tak? Yang tu je. Bila kita tak ada yang ni, dia akan jadi berlomba-lomba dalam beribadah. Saya ada satu kisah, kakak ni dia sendiri bagi tahu kat saya, dia kata dia pergi umrah, dia kata dalam keadaan jahil. Orang dia pi, adik-beradik nak pi ni, buat rombongan nak pi buat umrah, dia kata tak apa, dia pun nak pi sama. Biasa macam tu kan? Selalu orang buat umrah DIY, buat umrah ikut travel, tak ada mutawif. Biasanya dia akan ulang-alik masjid, tapi dia macam tak ada bimbingan. Bila kita pergi dengan ustaz ataupun ustazah, dia akan buat tazkirah, dia akan bimbing kita, tersasar sikit dia akan bantu kita. Kalau kita pergi umrah sendiri, duduk waktu subuh tu, kita pergi pukul 3 lebih, sampai dekat masjid baca Quran 2-3 muka dah nak mengantuk, dah tunggu tidur. Alhamdulillah, jemaah bersama dengan ustazah tak sempat tidur. 3:30 kami sampai masjid, kami buat kuliah, ustazah akan buat kuliah, tazkirah, tadarus Quran, sampai azan. Baru kita stop, sampai orang kata kena, kan dari polis dia tak bagi dah kita buat lempong macam tu kan, baru kita berubah. So tak sempat tidur. Dia kata dia pergi umrah bersama dengan adik-beradik dia, berlomba-lomba. Bila ada 8 orang yang pergi umrah, ada yang dah masuk Haji Ismail, balik nak cerita, kami masuk Haji Ismail tadi lama, kami masuk tadi, kemarin masuk, hari ni masuk lagi. Jadi dia kata, mereka boleh masuk, takkan aku tak boleh masuk. Sedangkan ibadah tu bukan kerana takut pada Allah tau, ibadah untuk banggakan diri. Lepas tu kami buat umrah 4 kali dah, hampa buat berapa kali. Jadi dia kan, bila dia dengar macam tu, dia rasa kalau mereka boleh buat, aku pun nak buat juga. Nak tunjuk lah kat mereka yang aku pun boleh buat banyak juga. Dia kata kat saya, ustazah jahilnya saya, ya Allah, rasa nak pergi lagi sekali, nak tebus balik kesalahan saya. Satu hari tu dia kata, dia tipu mereka, dia tipu lelaki dia. Ni orang buat nak buat ibadah ni. Sebab tu bila Allah kata apa, aku jadikan umat-umatku, hamba-hambaku ini yang beribadah begitu susah payah, tetapi di akhirat nanti seperti debu bertebangan, tak ada pahala. Dia kata hari ni dia nak masuk Haji Ismail, macam mana pun dia nak masuk. Kau nak cium Hajarul Aswad, kata silap saya. Dia pergi lama dah, ni memang mustahil lah nak cium. Lepas tu dia kata, dia hamak kat lelaki dia, abang balik dulu bang, saya nak tunggu mereka. Dia tipu lelaki dia, di mana tu? Di Masjidil Haram. Dia hamak dekat mereka, balik dulu, dia tunggu lelaki dia. 2 kali tipu. Saya cerita ni untuk
iktibar ya. Sebab saya tanya dia, boleh tak saya sampaikan cerita ni pada orang lain? Boleh Ustazah, boleh. Ceritalah, buat iktibar pada orang lain. Sebab berlaku dekat saya rasa malu. Dia pun straight pergi turun bawah nak pergi ke Hajar Aswad. Kalau tak saya pergi Hajar Aswad lah, pergi ke Hajar Aswad. Badan boleh tahan juga berisinya. Dia kata dia jalan tak sampai Hajar Aswad, ada harap tolak jatuh berdebuk di situ, tak boleh bangun depan Allah. Lutut dia tu tak boleh bergerak. Ada 4 orang kot yang tolong angkat dia pun tak boleh pergi juga. Dah selesai dia tarik dia pituk sebelah. Orang Indonesia kata, Kak, solat taubat, Kak ada buat sesuatu dosa ni sampai jatuh tak boleh nak bangun ni. Kita kadang-kadang di sana kan banyak cash semua. Dia pun solat taubat. Memang mana dia solat taubat? Ya, dia pun sedang yang dia penipu. Lepas dia solat taubat nak balik tak tahu pula. Solat taubat lagi sekali. Akhirnya baru sampai balik hotel. Dan dia menyesal. Dan dia cerita dekat saya, dia kata umrah dia tu seolah-olah seperti nak berlawan dengan yang lain. Kita macam tu juga. Kadang-kadang di sini kita mengaji, orang mengaji, kita mengaji, orang kuliah, kita tak tahu hala tunjuk. Kita macam nak rasa aku paling banyak, aku paling hebat. Tapi di sana tak ada pun yang ditutik, diletakkan satu perasaan takut kepada Allah, yang Allah tak terima taubat kita dan Allah tak terima amalan kita. Yang tu yang tak ada sebenarnya dalam hati hamba-hamba Allah yang banyak beribadah. Yang pertamanya, ada sebenarnya kalau kita buat ibadah, siapa yang boleh tahu yang amalan dia diterima oleh Allah? Tak ada. Tapi ada tanda-tanda. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia bagi 4 tanda. Yang pertamanya, kalau muslimin, muslimat, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, buat ibadah, nak tahu Allah terima atau tidak, nak tahu Allah ampun dosa kita ataupun tidak, ada 4 tanda yang Allah bagi. Yang pertamanya, dia akan sering bertaubat kepada Allah. Dia akan sering bertaubat kepada Allah. Dia banyak bertaubat. Rasa-rasa kita sekarang banyak tak bertaubat? Istighfar boleh tak sampai 100 kali? 100 kali tu zikir sebenarnya istighfar tu. Itu pun susah kan? Kita mengakulah memang kita lemah. Kita mengaku. Sebab tu kita selalu datang. Ada kuliah kita mai. Ada kuliah kita mai. Ada tazkirah kita mai. Sebab apa kita mai? Sebab dengan tazkirah tu boleh ingatkan kita. Dulu buat dah tu 100 kali. Dekat 2-3 bulan tak pernah berhenti. Duk lama sikit hilang budak hak 1 tu. Tinggallah hak 3 lepas bayang tu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau tak pun hak yang jenis terkejut tu. Astaghfirullahaladzim. Boleh jadi 4 lah kot. Itu masalah kita ni. Sebab tu kita main tazkirah, sebab kita selalu lupa kan. Sebab tu Allah kata pernah ngaji sampai mati. Ada tazkirah masalah pun kita main sebab kita nakkan peringatan. Dia sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat sentiasa terbuka kepada dia. Dia akan rasa benci atas dosa maksiat yang dia buat. Kalau dia mengumpat, orang dia terus dosa, ya Allah, hati dia mengumpat, astagfirullahalazim, buatlah aku mengumpat kat dia. Itu kan satu dosa. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan manusia banyak beza. Dosa kita dengan Allah, senang Allah ampun dosa kita sebab Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tapi dosa kita dengan manusia ada hak untuk tak mau pun. Kita kadang-kadang yang kita kata, Ustazah, saya dah minta ampun kat dia tapi dia tak mampun dosa saya. Dia siapa dia? Dia nak mentua saya, Ustazah. Saya pernah buat dosa dekat dia, dia dendam kat saya, dia kata aku tak ampun dosa sampai mati. Hak dia tu. Hak dia. Tapi Islam tak ajak macam tu lah. Islam ajak kita ampunkan dosa orang sebab Allah Maha Pengampun. Kita pun nak Allah ampun dosa kita, sedangkan Allah pun kita nak ampunkan dosa kita. Takkan kita tak ampun dosa orang, tapi hak dia untuk tak ampun dosa kita. Aku tak ampun dosa hang sampai mati, hang tunggu dekat akhirat. Aku memang tak ampun dosa hang buat kat aku, memang bukan sikit hang buat banyak dekat aku. Kita tak boleh nak buat apa ni muslimat, sehinggalah dia
orang. Sebab tu jangan kait langsung dengan orang. Hak tak ada kena-mena tu jangan duk kata. Ada satu kisah seorang lelaki ni dengan adik dia. Dia ni suka buat ibadah sepanjang masa. Yang adik dia ni suka buat maksiat. Bila adik dia buat maksiat, si abang ni lalu je nak nampak adik buat maksiat. Abang dia kata, berhentilah maksiat. Hang buat maksiat macam ni, Allah tak ampun dah dosa hang. Esok dia buat pula maksiat. Abang tu lalu, abang tu tegak juga. Hang buat dosa ni demi Allah, Allah tak ampun dosa hang. Dia kata, bila mati kedua-duanya, Allah berkata kepada si abang yang selalu duk kata kat adik dia tadi ni, hang ucap satu perkataan yang merosakkan dunia dan akhirat hang. Sebab hang sebut atas nama Allah, nama aku, yang aku tak akan ampun dosa-dosa orang, dosa-dosa adik hang tu, maka nerakalah tempat hang. Adik tadi masuk syurga dengan rahmat Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Allah akan ampunkan dosa kita. Muslimat mintalah ampun, Allah akan ampunkan dosa kita. Ada satu kisah tu, seorang hamba Allah buat dosa dan dia minta ampun. Ya Allah, ampunkan dosa aku, Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Azab atas dosa-dosaku. Dia buat dosa pula, dia minta ampun lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Azab dosa-dosaku. Dia buat dosa lagi, dia minta ampun lagi. Maka Allah kata, buatlah sesuka hatimu dan mintalah ampun, aku akan ampun dosaku, aku akan ampun dosa-dosamu. Apa pengajaran dia kedua cerita tadi? Allah ni dia marah bila kita kata dia tak ampun dosa tu. Jangan sekali-kali kita keluarkan perkataan, ini ahli neraka, ini dosa tak diampunkan, hang buatlah dosa ni, hang tempahlah api neraka. Jangan. Yang kita boleh kata bila orang buat maksiat, kita misalnya tengok Facebook, jangan komen. Kalau kita tak tahu apa benda, jangan duk komen. Kalau kita komen benda-benda ini maksiat, ini dosa, hang ahli neraka, hang duduklah neraka, merengkoklah dalam, walaupun dia bunuh anak dia, walaupun dia katok bini dia, walaupun dia pecah kepala orang, jangan mulut kita, tangan kita menulis di situ hang ahli neraka, hang merengkok dalam neraka. Jangan. Orang yang buat ibadah tadi pun Allah kata, satu lisan yang hang ucap tu, hang kata demi Allah, Allah tak akan ampun dosa, sebab dia masuk neraka. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih Allah, penyayang Allah tu, Allah boros dengan penyayang, boros sangat. Cina ke, kafir ke, mukmin ke, muslim ke, munafik ke, fasik ke, penyayang sangat Allah. Tapi pengasih Allah tu kepada orang mukmin. Macam mana kita boleh kata Allah tak pengasih dan tak penyayang? Tanda-tanda orang tu amalannya diterima, yang pertamanya, dia sering bertaubat. Hari-hari kita taubat berapa kali? Sekurang-kurangnya 100 kali. Kalau lepas semayang kita buat 3 kali, itu bukan untuk ampun dosa. Bukan untuk ampun dosa tu, lepas semayang. Lepas semayang untuk apa? Untuk Allah ampunkan Allah ampunkan kekurangan dalam semayang tadi. Mungkin kita semayang tadi tak khusyuk, mungkin semayang tadi kita rasa awak lambat sangat, imam ni baca lama sangat lah, tak lahap berdiri lah. Kadang-kadang kita kan, kalau semayang dekat Mekah kan, waktu subuh tu, panjang semua ayat ni sampai kita bergoyang macam ni kan, goyang macam tu, duk tahan badan kan. Kadang-kadang terdetik juga hati kita, panjangnya. Itu dosa tu. Jadi sebab tu kita istighfar. Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Bukan nak baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu. Tak ada. Lepas sembahyang tu pendek je. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. 3 kali. Tapi bukan untuk hapus dosa, bukan untuk bertaubat, bukan. Astaghfirullahalazim 3 kali tu untuk Allah terima kesalahan, terima ibadah kita, ibadah sembahyang tadi yang ada kurang
Sunnah lepas semayang, selepas istighfar 3 kali, kita akan baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Subuh, maghrib, isyak 10 kali. Zuhur, asar 3 kali. Allah kata Allah akan ampunkan, Allah akan naikkan 10 darjat, Allah hapuskan 10 dosa, Allah berikan 10 pahala. Dan ada juga hadis yang mengatakan hapuskan dosa sebanyak buih-buih di laut, dosa-dosa kecil, buih-buih di laut. Tapi dengan syarat 2, kaki tak bergerak, tak ubah, dan mulut tak bercakap. Lepas astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Terus La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subuh 10, maghrib 10, isyak 10, zuhur, asar 3-3. Amalan-amalan penghapus dosa ni memang saya akan bagi nanti ya dalam kitab saya ni, sebab kita memang kena buat supaya Allah ampunkan dosa kita. Dosa ni memang masalah, sebab bila banyak dosa lagi berat kita punya, lagi mudah kita buat dosa-dosa yang lain. Dia punya hukuman Allah bagi, satu maksiat kita buat, dia akan buat maksiat yang baru. Hukuman dia. Sebab tu jangan, kalau kita melompat sekali, kita tak bertaubat, nak melompat pula sekali lagi. Esok nak melompat lagi, lusa nak melompat lagi. Jadi lepas melompat tu, kalau tersemak terus istighfar. Okey, yang pertama tadi, kalau dia amalan, tanda-tanda amalan itu diterima. Contohnya orang baru balik umrah, contohnya kita baru lepas Ramadan. Lepas Ramadan kan kita banyak buat ibadah, tadarus Quran malam, qiyamul lail. Lepas tu sedekah banyak lah bulan Ramadan ni. Orang buat kemudian kita bagi duit, macam-macam lah, kita main masjid semua kan. Kita buat, nak tengok tanda betul tak amalan kita diterima. Yang pertama tadi, dia akan sentiasa bertaubat, dia benci dengan maksiat yang dia buat, yang kedua lah, dia akan tingkatkan amalan dia setiap hari. Nah, amalan dia selepas pada Ramadan tu sentiasa meningkat. Amalan selepas balik umrah sentiasa meningkat. Dalam di Mekah kita pergi umrah, masjid setiap waktu kita pergi. Bila balik Malaysia masalah lah sikit. Perempuan tak apa, sebab perempuan pada rumah, laki-laki lah. Bila di Malaysia ni, subuh tak main, zuhur tak main. Nampak dah tanda tu, tanda tak main dah tu. Asar tak main, tak payah cek orang, cek sendiri. Masa duduk di Mekah, di Madinah, setiap waktu kita pergi masjid. Balik saja di Malaysia, tak pergi masjid dah. Itu dia kata tanda tu. Antara tanda amalan itu diterima, dosa itu dihapuskan, amalan itu sentiasa meningkat. Dulu masa bulan Ramadan baca Quran, habis bulan Ramadan tak baca dah Quran. Nampak tak? Anda kena tunggu Ramadan akan datang pula lah, nak recharge balik bateri tu. Okey, itu yang kedua. Amalan sentiasa meningkat. Cek-cek balik, ya Allah, macam tak mau nak meningkat je. Kan risau kan kita? Tak apalah, selagi kita masih hidup, selagi itu kita ada peluang. Ya, masih hidup ada peluang, masih hidup ada peluang. Okey, yang ketiganya, Allah akan tanamkan rasa takut dalam hati dia. Allah akan tanamkan rasa takut dalam hati dia. Muslimin dan termuda yang saya rahmati sekalian, yang dirahmati Allah sekalian, pernah tak rasa hidup malam takut Allah, kalau Allah ambil kita malam ni, apalah nasib kita dalam kubur kan? Rasa takut kan? Kita dengar orang yang mati tu dekat dengan kita, adik-beradik kita, mak kita, kawan kita mati dah, tapi kita kata aku ni macam mana? Aku ni macam mana? Kalau Allah ambil nyawa aku malam ni, hari ni, petang ni, apa nasib aku selepas ni? Duduk dalam kubur tu macam mana?
Sebab Allah sebut apa? Allah kata dalam hadis, dalam Quran, dalam Quran Allah sebut apa? Ada satu hadis tu Allah ada sebut, Nabi Muhammad SAW bersebut, mengatakan satu hari ada nampak jenazah sedang diusung ke kubur. Kita kan selalu nampak jenazah kan, tapi janganlah juga nampak orang usung ke kubur, melainkan kita main masjid lah. Ada satu hari itu ada satu jenazah diusung ke kubur. Kemudian Nabi SAW berkata, sama ada orang itu berehat atau orang lain berehat. Ya. Jadi ada satu jenazah sedang diusung ke kubur. Nabi kata kepada para sahabat, sama ada orang itu berehat ataupun orang lain berehat. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah sebut sama ada orang itu berehat atau orang lain berehat? Nabi bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, Al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wal abdul fajiru yastarihu minhu al-ibadu wal bilad wasyajaru wad dawab. Nabi kata apa? Jika dia mukmin, maksud mukmin apa dia? Orang beriman. Yang mati tu kalau dia mukmin, maka dia berehat daripada kepenatan dunia. Penat. Dunia ni penat dah dia buat ibadah, dia buat amal. Jadi Nabi kata kalau dia mukmin yang mati tu orang beriman, maka dia berehat daripada kepenatan dunia. Pasal tak sekarang ni bila kita tengok orang mati, kita akan sebut berehatlah kamu, kan? Berehatlah Alung, kalau Alung tu yang meninggal kan, berehatlah ibuku, berehatlah ayahku. Nabi kata bukan dia saja berehat tau, ada dua kemungkinan di sini, sama ada dia berehat ataupun orang lain berehat. Jadi kalau dia betul-betul beriman, mukmin, orang beriman, seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, betul dia berehat, betul dia berehat. Sebab atas dunia ni penat dah buat ibadah. Tapi kalau dia orang yang jahat, orang yang buat dosa, sama ada manusia berehat, negeri berehat, wasyajaru, pokok berehat, wadawab, haiwan berehat, dia tak berehat. Yang berehat siapa? Orang, negeri, pokok, haiwan. Orang jahat ni kalau dia hidup, hari-hari dia nak maki orang. Kalau suami yang kaki pukul, tendang pukul bini, tendang bini, buat zalim pada bini, bila lelaki dia mati, bini dia berehat, tak kena pukul dah. Ada seorang duduk kan, suka maki-maki orang kan, kata-kata yang kotor. Bila dia mati, lega kita, berehat kita. Bukan dia berehat, kita yang berehat, dia tak berehat. Negeri berehat, kalau dia petakbir negeri berehat daripada kejahatan dia. Baru ni pergi umrah, first time lah saya pergi bawa jemaah, first time lah dia bawa pergi ke Masjid Al-Qisas. Pernah sampai tak? Yang potong Masjid Al-Qisas di dalam perjalanan ke Jeddah, dia berhenti kat situ. Selalu dia berhenti dekat shopping complex lah. Tapi kali ni banyak travel yang berhenti dekat Masjid Al-Qisas di Jeddah. Rupanya Masjid Al-Qisas tu memang menjalani hukuman hudud. Ini masjid dia cantik sangat masjid. Dekat luar tu ada satu, dia buat macam bangsai tu, 4 segi. Kat mana? Kenapa ya? Oh benar ya? Tak besar mana lah. Dia buat simen lah. Open. Setiap pagi Jumaat, mereka akan menjalani hukuman hudud. Qisas. Potong tangan. Kalau mencuri, potong tangan betul-betul. Terpelan di tangan-tangan tu. Potong ni, potong tengkok, leher ni, yang bunuh atau apa-apa kes-kes yang seumpamanya lah. Depan-depan orang ramai. Jadi maknanya dia kata, ustaz yang mutawim kata kami bawa jemaah-jemaah Malaysia ni pergi tengok orang potong tangan pagi Jumaat. Pergi sekali tak tidah dia kata. Yang hak dah kena potong tangan selesai dah. Hak yang hendak tengok ni masalah nak rebah, pening, nak muntah semua dah. Merocek dah kan. Mereka pula berhenti suruh kami makan taman sel tu, nak telan lagi mana? Darah tu ada lagi. Jadi kami tak jadi makan kat bangsai tu, pergi makan dekat pekarangan
masjid. Tapi ramai jemaah Malaysia kita yang duduk silong tu ni, tak tahu kalau petau gedok tak tahu. Kalau patah habang tu Allah alam. Duk makan nasi malam ni. Bungkul-bungkul makan ni. Tu dia kata kat sana, kalau tinggal barang niaga pergi sembahyang tak hilang. Kenapa tak hilang? Tak berani. Hukuman Islam untuk adil kan? Begitu kena dengan masyarakat ni. Kita yang pernah berlaku di belakang orang tak tengok, jadi tak jadi apa? Tak jadi apa tu? Apa dia? Pengajaran yang betul. Islam potong depan-depan tu bakal lari lebih. Takut. Ambulans yang duk tunggu tu bukan untuk orang nak kena potong tu, orang nak tengok tu. Masya Allah. Okey. Jadi Nabi SAW kata, bila ada satu jenazah yang diusung ke kubur, kemungkinan orang tu berehat atau orang lain berehat. Rupanya kalau dia mukmin betul, dia berehat. InsyaAllah mudah-mudahan yang hadir hari ini semua berehat nanti di akhirat nanti, insyaAllah. Amin. Malaikat banyak dalam masjid kita ni. Amin, amin. Kalau yang muslimat ni, amin. Muslimin muslimat, supaya kita betul-betul berehat dalam kubur nanti. Tapi kalau yang bukan mukmin, yang jahat, yang berdosa, yang berehat bukan dia, yang berehat orang lain. Harapan tertinggi orang Islam yang mukmin, yang bertakwa adalah meninggal dunia bersama dengan senyuman yang terukir di wajah. Itu harapan kita. Sebab apa senyum? Puas. Duduk atas dunia ni, dia rasa puas dia buat ibadah. Allah bagi kat kita nikmat kesenangan yang ada pada kita hari ni, kita guna buat ibadah. Muslimin muslimat sekalian, tolong orang, acak orang yang mengaji, itu satu dakwah. Ya, kalau kita buat rakaman ni, sharekan kepada orang lain, itu satu dakwah. Dia ada apa saja nikmat yang dia ada kat dunia ni, dia guna untuk buat ibadah. Jadi bila dia mati, dia puas. Macam kita katalah, kita nak pencen. Orang nak pencen, dia rasa puas. Sebab apa? Sepanjang perkhidmatan dia selama 55 tahun, 60 tahun tu, dia buat pembaharuan dalam jabatan dia, dia bantu anak-anak didik dia, dia cikgu, dia buat itu, dia buat ini, dia pencen, dia rasa puas. Macam tu juga dengan kita. Bila kita mati, harapan kita yang sebenarnya, kita mati dengan senyuman. Sebab kita atas dunia ni, kita puas. Kita puas guna apa yang Allah kurniakan kepada kita, kesihatan kita, kekuatan kita, main mengaji, panggil orang main mengaji, ada duit sikit infak kepada orang lain yang susah, buat pahala, buat ibadah, baca Quran, buat sedekah, semua sembunyi, tak cerita dekat orang. Tapi kita dengan Allah tu kita puas. Jadi itu harapan kita, supaya di akhirat nanti kita berehat. Hari kematian kita menjadi saat yang paling kita nanti-nantikan. Kedatangan malaikat maut akan disambut dengan gembira. Malaikat maut datang, kita gembira. Sebab apa kita gembira? Sebab roh itu dia keluar ibarat nak bercuti selepas penat bekerja. Boleh tak lagi kita tidak nyenyak malam-malam? Tak boleh. Tidak nyenyak boleh 2-3 jam. Saat lagi bangun untuk solat tahajud. Solat tahajud adalah solat sunat yang paling afdal selepas solat fardu. Solat tahajud, solat sunat paling afdal selepas solat fardu. Pernah tengok solat tasbih? Selalu buat solat tasbih kan? Pernah buat kan? Solat sunat tasbih ada hadis Hasan. Kalau kita buat, Allah ampun dosa kita walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Kalau boleh buat tiap-tiap malam. Tak boleh buat tiap-tiap malam, buat seminggu sekali. Kalau tak boleh buat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Kalau tak boleh buat sebulan sekali, buat setahun sekali. Kalau tak boleh buat setahun sekali, seumur hidup sekali. Baca doa iftitah, baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha
ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10. Kemudian baca Fatihah, baca surah apa pun tak apa. Kata Allah lah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala lah. Anas lah. Lepas Fatihah surah, baca tasbih lagi 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malam ni kita buat. Ya, siapa yang larat buat. Tadi doa kita baca tasbih 10 kali. Fatihah, surah, baca tasbih 15 kali. Kemudian rokok, baca subhanallahil azim wa bihamdi 3 kali. Jangan baca sekali, baca 3 kali. Jangan cut dia. Betul-betul 3 kali. Lepas 3 kali, subhanallah, tasbih lagi 10 kali ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali ya. Kemudian sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bacalah Lepas tu tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah. Buat tenang-tenang je. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali ya. Kemudian sujud, baca tasbih 3 kali juga. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk antara dua sujud. Rabbi'firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tasbih lagi 10 kali. Sujud lagi sekali. Subhanallah 3 kali. Tasbih lagi 10 kali. Itu dah berapa tu? 75 dah. 75 dah. Duduk, Allahu Akbar, berdiri terus. Tak payah dah baca masa istirahat lah. Allahu Akbar terus baca lagi 10 sebab tak ada iftitah tadi. Tadi iftitah dulu kan? Tak ada iftitah 10 kali lah. Lepas 10 kali baca Fatihah, baca surah lagi 15 kali. Ulang balik macam tadi. Bagi salam. 2 rakaat ni. 2 rakaat tu boleh 150. Tak siap rakaat pertama 75, rakaat kedua 75, dapat 150. Okey, bangkit pula lagi 2 rakaat, buat macam sama juga. 4 rakaat dapat 300 tasbih. Allah kata, Nabi SAW bersabda, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Itu dosa kecil yang muslimin muslimat ya. Dosa kecil ya, bukan dosa besar ya. Dosa kecil pun tak tertanggung muslimin muslimat. Buatlah. Kalau yang tak boleh berdiri, duduk atas kerusi. Sebab dia solat sunat. Duduk di bawah, tak apa. Tak usah bangkit dah. Duduk di bawah je. Solat sunat tak apa. Buat di bawah tu. Tapi kalau boleh berdiri, buatlah. Sedap. Kaki kita ni semua sedap. Tapi solat kena betul ya. Ada setengah dia kata, Ustaz tak boleh nafas lah masa sujud. Saya rasa dia sujud tak betul. Kalau dia sujud betul, dia okey. Sebab tu kita kena belajar juga semayang ni. Cara-cara kita sujud dengan rokok tu boleh betul. Kalau kita sujud betul, rokok betul, dia jadi kesihatan pula pada kita. Buatlah insya-Allah ya. Itu hadis hasan ya, taraf dia hadis hasan. Okey. Jadi kita nak kalau boleh bila kita mati ni, roh kita tu diangkat, ditarik keluar dalam keadaan dia puas. Dia nak cuti. Sebab dia dah penat nak kerja atas dunia ni. Jadi janganlah banyak rehat sangat atas dunia. Sebab yang banyak rehat esok dalam alam barzah, bukan ada dunia. Kita kan mulut kita pun selalu jahat juga kan. Balik-balik ni penat lah. Penat je macam buat kerja rumah penat, pergi mengaji penat, pergi semayang penat, masjid penat. Atau kalau tak penat, bukan namanya bekerja. Dah bekerja mestilah penat. Jangan cakap penat lepas ni. Cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ganti penat. Jangan cakap penat. Nanti kalau kita cakap penat, habis pahala kita. Balik-balik tu bah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mak siapa mati mak? Tak ada siapa mati ya. Hari ni mak baru belajar.
Ustazah kata tak boleh kata penat, kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah satu lagi, Allah ma'jurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Tengok kat Google, nanti tulis itu doa musibah, keluarlah doa tu. Hafal ayat tu sampai bila-bila, hafal sampai mati hafal. Kalau jadi apa-apa musibah, terus dua ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Dua ni. Okey, dah berapa jam dah kita ni? Sejam dah ya. Okey, kita bagi rehat sikit, kita zikir sikit ya. Kan penat dah. Agak penat lagi. Duduk lenguh, bukan penat, tak penat, lenguh duduk. Baru tak sat kata jangan kata penat, dan dah kata penat. Jangan kata penat ya, sebab kita tak boleh penat, sebab kita memang bekerja. Sebab kita nak bila nak senyum ni, masa roh kita diangkat di alam barzah, tu kita senyum dah, habis dah pencen dah, cuti dah. Jangan pula jadi pencen. Saya ingat satu cikgu yang meninggal baru ni, yang suka beramal kan, yang buat sedekah tu, cikgu apa nama tu? Cikgu tu kan dia kata dia malu dekat Allah kalau dia pencen kerja tak tapi gaji dapat. Malu, dia kata dulu kita kerja dapat gaji tak apa, ni kita pencen dapat gaji, atau nak pergi mana? Pergi masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid. Sebab itulah dia guna duit dia tu untuk infak kepada orang lain, bagi manfaat kepada orang lain. Mana boleh kita duduk saja dapat gaji? Maknanya Allah bagi ujian kat kita tu, duit gaji tu kita buat apa? Kita tak buat kerja apa pun, maka kita kena buat amal ibadah. Okey, kita zikir sikit ya. Bagi hilang sikit stres-stres semua. Kalau nak tanya soalan pun boleh juga. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Memang kita tak ada daya, tak ada kekuatan ya. Kita serahkan kepada Allah untuk membimbing kita dan membawa kita ke jalan yang betul, insya-Allah. Ustazah baru bagi dua tadi kan, tanda-tanda amal yang diterima. Okey. Ustazah pi yang tu dulu ya, nanti kita sambung balik bab kematian ni. Okey. Yang pertama tadi tanda amalan itu diterima atau dosa itu diampunkan. Adalah yang pertama tu dia sentiasa bertaubat ya. Kita kena sentiasa istighfar sehari 100 kali. Kalau buat dosa cepat-cepat astagfirullahalazim. Ustazah bagi tahu tadi yang lepas sembahyang bukan taubat ya, yang tu bukan taubat, tapi untuk Allah terima ibadah kita. Sebab tu Nabi kalau dia pergi tandas pun dia keluar, dia taubat juga. Takkan dia buat dosa kok pergi tandas tu. Kalau semayang tadi kan Nabi terus buat istighfar. Takkan Nabi semayang buat dosa. Dia tandas Nabi, kelak tandas kata apa? Kelak tandas baca doa, buat apa? Lepas kelak tandas baca doa tak? Doa apa? Doa apa lah? Dah lah masuk tandas tadi, nak terkencing. Bukan baca doa, nak terkencing dia bunyi. Masuk. Nak buat besar masuk. Ni Ustazah lembut sikit daripada Ustaz lah. Kalau orang kita ni, orang kita apa? Tu biar. Tapi tak baca doa, meluruh masuk terus dalam tandas tu. Kena baca doa, jangan lupa. Kelak tandas baca apa? Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni adha'afani. Dulu ajak anak-anak baca doa tu, sekali yang mak-mak dia nyanyi kelak tandas. Kelak tandas kena nyanyi, jangan boleh hafal doa tu. Kena tak nyanyi. Kalau nyanyi tak keluar.
Ufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni adaya afani. Kelak pada tandas kena baca ufranaka alhamdulillahilladzi. Sebab apa? Sebab masa kita masuk tandas tadi, kita tak ingat Allah. Kan tak boleh sebut nama Allah dalam tandas, kan? Jadi bila keluar tandas, minta ampun pada Allah. Jadi yang pertama sentiasa bertaubat, yang keduanya amalan kita sentiasa meningkat, yang ketiganya Allah akan tanamkan rasa takut lepas kita beribadah, ya. Lepas beribadah rasa takut, ibadah itu diterima atau tidak, ibadah itu diterima atau tidak. Okey, yang keempatnya istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah, nak senang kan nak istiqamah, nak berubah senang, nak istiqamah susah. Muslimat yang dirahmati Allah, kita kalau lepas masa Ramadan buat ibadah banyak sangat, tapi lepas Ramadan hilang habis dah semua. Sebab tu orang minta sedekah pun ramai minta bulan Ramadan, sebab dia tahu bulan Ramadan lah dia dapat duit banyak. Lepas Ramadan tak ada dah, kalau mai pun halal lah. Kalau di masjid ni bulan Ramadan kan, saya nak minta duit tahfiz, kata bagi lah macam-macam ni, banyak zakat lah apa semua lah. Saya ingat saya duduk tengah mengajar dalam satu masjid di Pulau Pinang dulu ni, mai satu laki-laki naik motor minta sedekah. Dalam bulan Ramadan lah, kita tengah tadarus Quran, makcik-makcik ni bagi dekat 1,000 dapat. Ada pula dalam beg tu duit zakat. Rupanya last kali baru kami minta, dia mai pula suruh baca Fatihah, tak boleh baca. Cina dia habang kata dia mu'alaf. Kita tak check kata dia mu'alaf betul ke tak, suruh baca Fatihah pun tak kerti. Last kali baru dia mengaku, tekan dia Cina, bukan dia Islam tu. Itu dia, hampir orang boleh berdaya kita dalam bulan Ramadan. Begitu gairah nak buat ibadah dalam bulan Ramadan, orang minta semua bagi. Habis Ramadan tak mau dah, istiqamah tu tak ada. Dalam bulan Ramadan tadarus Quran, khatam sampai berapa kali, masjid ni 4 kali, masjid ni 3 kali, masjid tu 2 kali. Habis bulan Ramadan kelas mengaji tak ada, tak jumpa pun kelas mengaji, tak ada dah. Tarawih tu penuh no? Penuh tarawih. Habis tarawih sembahyang fardu semua tak ada. Okey, saya beritahu yang solat tasbih tadi, walau hebat mana pun solat tasbih, dia tak boleh lawan solat ba'diyah qabliyah. Rawatib tu dia tak boleh lawan. Kalau kita nak buat tasbih malam ni, kalau sunat selepas isyak kita tak buat, tak boleh buat. Dia tak boleh angkat darjat lebih daripada solat rawatib tu. Solat rawatib tu lagi hebat. Siapa yang nak buat tasbih, penuhkan dulu solat rawatib dia. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. Baru dia buat tasbih. Kalau tak buat yang tu tak boleh buat tasbih lah. Ada macam darjat dia tu tinggi, hebat mana tasbih, tak boleh challenge rawatib. Macam tu lah, hebat mana tarawih, tak boleh challenge juga rawatib. Nak buat solat tarawih tapi solat sunat ba'diyah isyak tak buat. Lepas main isyak tak boleh bangkit buat tarawih, tak ada. So kita kena tahu juga nak. Ada soalan berapa tak muslimin kan, muslimat ada soalan? Sebelum saya teruskan lagi. Okey, bab istiqamah dalam ketaatan ni, barang siapa yang hidup dan barang siapa yang mati dalam kebiasaan barang siapa yang hidup dalam kebiasaan tersebut, dia akan mati dalam kebiasaan tersebut. Itu Nabi kata. Kalau dia biasa hidup dengan main ulang, dia mati dalam keadaan main ulang juga. Dia hidup dia racing kan, bawa kereta racing tu, dia mati pun racing, accident juga. Kalau kita biasa hidup dengan ketaatan, selalu mengaji, kita mati pun dalam ketaatan juga. Mungkin dalam kelas mengaji tu, ataupun dalam perjalanan nak mengaji tu, ataupun dalam niat nak pergi mengaji tu, macam tu juga. Jadi makna istiqamah sangat penting, muslimat semua, istiqamah sangat penting. Duk mengaji ni sentiasa mengaji, jangan putus asa ya. Okey, penting tak amalan kita diterima, penting sangat. Dia 4 tadi, dapat 4 tadi, 4 perkara yang menandakan seseorang itu, amalan seseorang itu diterima. Yang pertama, dia sentiasa bertaubat. Yang kedua, sentiasa meningkat amalan. Yang ketiga, rasa takut kepada Allah. Yang keempat, istiqamah dalam ketaatan. Penting tak penting amalan itu diterima, sangat penting muslimat. Pernah dengar tak kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua? Pernah kan? Kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua.
batu tu tutup pintu. Jadi macam mana cara pintu batu tu nak terikat? Dengan amalan yang diterima juga. Sebab tu mereka doa orang pertama, lelaki yang pertama doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku pernah ada ibu dan ayah, aku tak pernah membelahkan ibu dan ayahku. Setiap kali dia balik daripada kerja, dia akan bagi susu pada ibu dan ayah dia. Satu hari ibu dan ayah dia lena awal, tidur awal. Anak yang kecil ni menangis-nangis, tak ada makanan, nak minum susu. Dia tak bagi dekat anak yang kecil tu minum susu. Dia pegang susu tu duduk tepi ayah dan ibu dia yang tidur tu, sampai ibu dan ayah dia terjaga, dia bagi minum, baru dia bagi minum anak dia. Bayangkan esok paginya mak ayah dia baru jaga. Anak belah mak tak sama mak belah anak lah. Mak belah anak, dia harap anak dia hidup. Kita belah anak kita sakit, mak saja nak. Ya Allah, bagi anakku sihat, bagi anakku sembuh. Ya Allah, bagi anakku dapat berjalan sembulang. Saya baca ada satu kisah dia kata apa? Mak tu bawa anak pergi ke tandas, walaupun jalan pelan-pelan, dia sanggup tunggu anak dia jalan pelan-pelan. Berak tu, buang najis tu, kotak macam mana pun dia cuci. Siapa saya baca dalam kisah baru kemarin kot rasa no? Ada video ke apa, dia kata dia rasanya Ustazah Asma yang cerita kan, siapa cerita kan, dia kata ada satu hari tu ada orang tu tunggu dekat luar tandas. Dia kata kat mak dia, cepatlah sikit mak, tak nak tunggu tau, lama sangat. Betul kan Ustazah cerita kan, saya tengok video dia. Jadi dia kata masa tu rasa nak melitik air mata. Yang keluar tu orang tua, mak dia yang dah tua. Anak tadi kata, mak cepat sikit, orang dah tak larat tunggu dah di luar. Itu anak kalau tunggu mak berak. Kalau mak tunggu anak buang najis, pelan-pelan tunggu, lekas. Dia suruh anak dia berak kan. Terang. Tak boleh korek dengan jari tu. Kalau hilang, hisap dengan mulut. Siapa pernah hisap hingus anak? Pernah tak? Kan? Ibu-ibu semua hisap hingus anak lah, ya Allah. Ayah-ayah dah. Mak hisap hingus anak. Tapi bila anak yang belum mak, dia dek tanya bila mak dia nak mati. Tak larat dah bila ulama ni nak mati. Ada tak sama mak dengan anak? Tak sama. Kita pun nak kecil hati pun tak boleh, sebab dia macam orang kata dia akan ulang alik macam tu juga. Kita sendiri pun bela mak kita macam mana? Tak sama macam kita, macam kita bela anak kita dulu kan. So kita harap macam ni je lah. Apa yang kita buat semuanya kerana Allah, bukan kerana anak. Esok ni kalau dah sampai waktu kita, anak kita pula layan macam tu, kita serahkan pada Allah sajalah. Memang tak sama ya? Sebab tu bila pemuda yang pertama ni kata apa, ya Allah, aku buat itu kerana-Mu ya Allah. Kalau betul-betul amalan itu diterima, tolonglah anjak sikit batu tu daripada pintu. Dengan izin Allah, batu tu teranjak daripada pintu. Maknanya amalan yang diterima oleh Allah. Sebab tu saya kata amalan diterima ni penting. Nak tahu amalan diterima, tak tadi lah, tengok nampak tadi tu ada dak kat kita ni. Tapi anjak pintu tadi tak boleh nak keluar lagi, kecil sangat. Lelaki yang kedua kata, saya ada berkenan kat satu perempuan ni, tapi dia tak mau kat saya, sepupu saya. Satu hari dia ni perlu kepada hutang, maka saya tawar dekat dia, aku boleh bagi ambil, tapi hamil dekat aku, nak melayan nafsu. Tapi bila perempuan ni sampai ke paha dia, celah paha dia, dia kata, aku takut pada Allah. Takkah kau takut pada Allah? Dia terus berhenti, dia tolak perempuan tu kerana dia takut kepada Allah. Dia kata kepada Allah, ya Allah, kalau itu amalan yang diterima, tolong enjak batu ni sedikit. Maka enjak batu tu sedikit, maknanya amalan yang diterima. Pemuda yang ketiga pula kata, ya Allah, aku ada seorang pekerja, satu hari dia kerja, dia hilang tak main-main. Tapi duit gaji dia tu aku simpan, aku ternak binatang ternakan daripada sepak kambing kepada 2, 3 sampai jadi seladang. Bila penuh ladang, laki tu mau balik, dia minta gaji dia. Laki tu kata apa? Itu gaji engkau. Satu kandang, satu ladang kambing tu adalah engkau punya gaji. Dia kata
amal tadi, aku beli kambing, jadikan sampai 1 ladang. Kalau itu amalan yang diterima, ya Allah, enjak pintu batu tu daripada pintu, akhirnya pintu tu terenjak, tiba-tiba boleh keluar. Kita renungkanlah, kita boleh nak buat macam tu. Ya Allah, kalau kita susah nak cari mana amalan yang kita, ya Allah, kalau umrah aku tahun lepas tu diterima, ya Allah, tolong bagi sihat aku hari ni. Tiba-tiba tak sihat-sihat. Allahu Akbar. Sebab tu Ali bin Abi Thalib kata, perhatikanlah amalan kita, jadikan orang yang sentiasa takut amalan dia diterima atau tidak. Cara dia, jangan cerita dekat orang. Bangkit tahajud jangan cerita dekat orang, sedekah jariah jangan cerita dekat orang, pergi mengaji apa jangan cerita, riak-riak jangan cerita. Kadang-kadang orang tak tanya, abang saya ni 10 kali dah umrah ustazah. Itu amalan sunat, jangan cerita. Tak payah mak 10 kali, tak payah. Simpan kita punya. Dan kita dah hafal hadis 10 hadis. Tak ada. Allahu Akbar, ya. Okey, kita pergi lagi. Boleh lagi bertahan ni? Boleh lagi bertahan, ya. Okey, insya-Allah ada satu pertanyaan, ya, daripada seorang lelaki Ansar. Seorang lelaki Ansar bertanya kepada Rasulullah. Okey, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang lelaki Ansar. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan dia kata, ya Rasulullah, mukmin mana yang paling utama? So kita pun nak kenal juga, pemilu nak kena tahu juga, mukmin paling utama ni siapa dia? Kata Rasulullah SAW, yang paling baik akhlaknya. Oh, mukmin paling utama yang baik akhlak, bukan yang banyak amal. Baik akhlak ni macam mana muslimat? Lidah dan perbuatan baik. Sebab tu kita jangan keluar kata-kata kesat. Buat panggil elok-elok. Jangan dengki dekat orang, jangan cemburu dekat orang, jangan busuk hati, jangan dengki, jangan fitnah orang. Ada orang masuk syurga hanya kerana akhlak, bukan kerana amalan. Amalan wajib semua dia buat. Wajib semua, sembahyang 5 waktu, sunat-sunat tak banyak. Puasa sunat tak banyak, sembahyang sunat tak banyak, sedekah tak banyak, tapi baik hati. Sampai Nabi kata apa? Akan datang seorang lelaki ahli syurga. 3 kali 3 hari Nabi kata yang sama. Sahabat cari yang lain, tak ada orang lain. Yang ada sahabat-sahabat Nabi. Nabi kata bukan dia. Ada seorang lelaki ahli syurga. Akhirnya datang seorang lelaki yang janggutnya panjang, ayat semayang dia dah duduk ni, melecet-lecet ayat semayang ni, dengan baju selekeh, bukan kemas pun, bawa selipar pula, ketik di tangan ni, dia ketik ni, nampak macam tak kemas lah. Kalau kita kata, sahabat-sahabat kata kalau ahli syurga ni Abu Bakar, Umar, Osman, tapi bukan, rupanya dia selekeh je. Kita jangan tengok orang selekeh kita ingat macam tak standard lah kan, yang standard saja yang bagus kan. Rupanya bila sahabat dia rumah, dia tengok bangkit malam duduk. Orang bangkit semayang malam pukul 3 pagi, kawan ni bangkit nak tengok dia ni semayang macam mana. Sampai Nabi kata ahli syurga, mati bendak lagi kata ahli syurga. Rupanya tak semayang, duduk balik, lepas bangkit pergi tanda tidak balik. Tadi kita kata semayang sunat pada afdal, semayang tahajud kan. Lepas tu kita kata pula, kalau aku tak semayang tahajud kan tak masuk syurga. Rupanya boleh lagi masuk syurga dengan syarat hati baik. Tapi boleh ke hati baik? Allahu Akbar, ujian lah. Ujian ni hati baik ni. Kemudian esok pun sama, duduk 1 hari, puasa sunat pun tidak, semayang malam pun tidak, baca Quran pun tidak, apa pun tidak, buat biasa-biasa saja. Last kali dah tak lahat tunggu dah rumah kontor, tanya dia, nak tanya lah pasal Nabi kata kamu ahli syurga, bakal penghuni syurga kamu ni semena-mena apa amalan? Dia kata saya, sampai Nabi cakap macam tu, dia kata saya tak ada amalan apa, melainkan satu saja lah, saya tak pernah dendam ke orang. Tak pernah dendam. Kalau orang buat jahat kat saya, nak tidur malam, saya dah kata dah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa orang yang buat jahat pada aku. Walaupun aku tak tahu ampun dosa kat dia, dia menyimpan aku ampun dosa dia, dia fitnah aku ampun dosa dia, dia buat apa pun ampun dosa dia, aku tak tahu pun ampun siap-siap.
ya Allah, bukan dia minta ampun dosa dia ampun, minta dosa orang tu diampunkan. Ada orang baik hati, dia minta Allah ampun dosa orang, dia sampai terlupa minta ampun dosa dia. Betul-betul kita pelik di Mekah, dosa kita, dosa laki kita, dosa birai kita, dosa lisan kita, hak tu dalam buat kita. Hak orang lain duk kira banyak-banyak siapa nak kirim, mana nak ingat dia pun lambat dengar orang pergi Mekah nak kirim doa, nak tenduk tak mau bawa doa orang. Aku doa akunya lah, anak bina aku je lah, tak mau doa ke orang lain. Allah busuknya hati. Bawa sajalah doa-doa tu, doa kat dekat masa tawaf tu. Ya Allah, ya Tuhanku, banyak sangat sahabat-sahabatku dari Malaysia kirim doa pada aku. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui, ya Allah, aku sendirilah lupa, ya Allah, tak ingat mana satu. Tapi Engkau Maha mengetahui yang mana tulis dalam mesej, yang tulis dalam WhatsApp, yang kirim sendiri dekat aku. Tolong makbulkan doa mereka, ya Allah. Mereka nak sihat, mereka nak senang, mereka nak bahagia, mereka nak macam-macam masuk syurga. Tolonglah ya Allah, nak kejayaan. Apa salahnya? Setiap kali kita doa kepada Allah akan amin doa kita juga. Malaikat akan amin doa kita. Malaikat akan amin doa kita dulu sebelum amin doa kat hak orang punya. Masya Allah, baiknya hati. Orang tu dia baik hati, yang tu saja amalan dia. Dia kata saya tak pernah dengki dekat orang, saya tak pernah dendam dekat orang. Apa yang orang buat jahat semua saya ampun, tak payah minta ampun, saya pun siap. Dia hak tu Nabi kata bakal ahli syurga rupanya. InsyaAllah boleh no? Boleh lah, insyaAllah. Kita duduklah hati no? Kita main rasa-rasa tak elok tu, istighfar. Minta doa banyak-banyak dekat Allah. Allah kata minta doa banyak-banyak dekat Allah. Sebab Allah ni, Allah kata hampa minta aku bagi, hampa minta aku bagi. Ada 4 cara doa kita dimakbulkan. Yang kita kena tahu, tapi semua Allah bagi. Yang pertama, kalau kita minta doa musibah, jangan berhenti berdoa. Sampai saya pernah dengar ada orang kata, Ustazah, saya tak mau doa dah, tak pernah mustajab doa saya. Saya dah doa Allah, saya dah letih dah, saya tak mau dah doa. Allahu Akbar. Itu dosa paling besar, putus asa kepada Allah. Doa jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Allah kata dia makbul. Dia tu siapa? Allah tak akan mungkir janji. Pertama, doa yang kita minta Allah makbul terus. Pertama, ada sungguh minta dapat 8A anak, ya Allah, bagi anak aku periksa dapat 8A sungguh. Ya Allah, minta supaya naik pangkat, dapat naik pangkat sungguh. Sebab Allah kata itu baik untuk dia, maka Allah bagilah. Ada yang kedua tu, dia minta doa tapi tak baik untuk dia doa tersebut, Allah gantikan yang lebih baik. Itu yang kedua, makbul juga. Berdoa, Allah tengok doa tu tak baik untuk dia, maka Allah gantikan yang lain. Kita doa sekian, tapi tak dapat doa tu, dapat yang lain. Doa minta anak, tak dapat anak, naik pangkat. Doa minta sihat, tapi tak sihat, dapat cucu lagi seorang. Allah terima, tapi diganti yang lain. Jangan kata tak dapat. Sebab Allah janji mustajab lah. Allah kata doa tu, berdoalah kamu dan aku akan bagi. Takkan Allah ni macam kita. Allah ni makbul doa. Allah ni dia janji, dia tak akan mengkiri. Yang ketiga, dia doa tapi doa tu tak baik sekarang, baik yang akan datang. Dia bagi akan datang, dia tangguh. Minta nak umrah tahun ni tapi tak dapat tahun ni, lagi 5 tahun baru dapat. Yang tu yang terbaik untuk kita. Ditangguhkan doa tersebut. Tapi dapat tak? Dapat. Kahwin minta doa supaya dapat zuriat, tak dapat lagi setahun, 10 tahun baru dapat. Sebab yang 10 tahun yang terbaik untuk dia, saja yang mula-mula tu tak selesai untuk dia, maka Allah tak bagi. Tapi dapat tak? Dapat. Yang keempat, dia berdoa tapi tak dapat di dunia. Allah kata di dunia ni sampai bila-bila doa yang dia minta tu tak baik untuk dia, tapi baik untuk akhirat, Allah bagi di syurga.
Dapat dah? Dapat juga. Sampai ada hamba Allah tu dia kata apa? Dia dapat nikmat syurga. Dia kata apa? Kalau boleh semua doa yang aku panjatkan kepadamu ya Allah di dunia, kalau boleh semua tu tak makbul di dunia, makbul di syurga. Sampai peringkat macam tu. Jadi boleh tak kita kata kita dah putus asa nak berdoa? Tak boleh. Doa banyak-banyak. Bila doa mustajab? Waktu tahajud. Waktu tahajud tu. Tak jaga tengah malam kan? Tak bangkit tahajud pun tak apa. Bangkit jaga tengah malam. Saya ingat ramai dah amal ni. Bangkit tengah malam, tak jaga tengah malam baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua orang nah? Tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiga dah. Yang keempat Allahumma ghfirli. Allah maghfirli ni memang Nabi pesan kena baca selalu supaya Allah ampun dosa. Allah maghfirli, Allah maghfirli. Lepas empat ni terus doa terus buat. Saya selalu kalau jaga tengah malam, saya akan insya-Allah saya tak tinggal ni kalau saya berhajat apa-apa. InsyaAllah Allah bagi. Dia tak bagi sekarang, dia akan bagi 8 tahun pun dia bagi. Nabi SAW berdoa pun Allah tangguh. Apatah kita umat Nabi Muhammad yang biasa saja. Jangan berhenti ni berdoa. Sebab Allah pernah kata, aku dah nak bagi dekat dia ni dah 10 tahun dah berdoa, aku nak bagi esok tapi dia berhenti hari ni. Tak boleh berhenti muslimat. Doa sampai bila sampai mati doa. Waktu tahajud, waktu jaga tengah malam, waktu hujan, lagi waktu azan, lepas habis azan, terus selawat pada Rasulullah, terus baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Selesai tu doa mustajab. Jangan kata tak mustajab nak. Ada 4 cara tadi kan Allah bagi dekat kita. Lagi waktu mana lagi doa? Masa buka, sebelum buka puasa, ketika bersahur, doa mustajab. Di Mekah tak payah abang lah. Tempat-tempat memang banyak sangat. Hari Jumaat kan, di antara azan dengan khutbah tu, banyak tempat doa. Kenapa kita tak doa? Sebab tu kita kata, ya Allah saya minta macam-macam tak dapat. Siapa kata tak dapat? 4 cara kan nak dapat tadi. Allahu Akbar. Okey, insyaAllah. Tadi lelaki Ansar tanya apa kepada Rasulullah? Siapakah lelaki yang paling utama? Apa jawab Rasulullah? Yang paling baik akhlak. Yang paling baik akhlak. Kedua, dia tanya lagi, siapakah orang yang paling cerdas? Siapa orang yang paling cerdas? Kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang sentiasa mengingati mati dan sentiasa memperbaiki kehidupan akhiratnya, kehidupan selepas mati. Orang yang sentiasa mengingati mati dan memperbaiki kehidupan selepas kematian. Tadi kita dah sebut kan, kita nak mati dalam keadaan tersenyum, puas, sebab buat ibadah dah penat ke dunia, nak berehat. Paling kita takut kita mati ataupun malaikat maut ambil kita dalam keadaan kita menangis. Bila Allah uji kita sakit, kita sayang nak tinggal dunia, kita akan pergi dalam keadaan menangis. Kita macam mana? Kenapa lah, ya Allah dah sampai ajal pun, ya Allah, pasal tak? Kita macam tak reda dengan kematian kita. Jadi kita kata, ya Allah, orang lain hidup sihat, aku nak mati dah ni, ya Allah, kena penyakit, kena buah pinggang, kena darah tinggi, kena kencing manis, kena penyakit jantung, ya Allah. Sambil makan ubat tu sambil duk rasa, ya Allah nak ambil dah ni, Allah nak ambil. Maknanya kehidupan tu dia tak reda nak tinggal dunia dah tu. Yang tu yang kita takut muslimin, muslimat semua. Sebab kita benda ni berlaku depan mata kita ni, keliling-keliling kita ni. Allah uji sihat-sihat ni macam okey lah. Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita tersenyum, kita berasa mungkin lah kita akan tersenyum kan.
Tapi bila Allah uji kita dengan sakit, betul tak? Allahu Akbar. Cakap senang kan, nak buat susah kan? Allah uji contoh-contoh, Allah kata kakak kanser kak dah tahap 4, akak boleh hidup dalam masa sebulan saja. Rasa-rasa kita masa tu je lah. Kita harap satu hari, kalau itu keadaannya, tak apa ya Allah, aku redha. Sekarang ni engkau bagi aku masa sebulan untuk aku penuhi kehidupan aku, memperbaiki selepas kematian aku. Infak duit kita, minta ampun pada Allah, minta ampun pada manusia, buat semua siap-siap persiapan. Nak mati ni, nak mati, kena buat persiapan nak mati ni. Lepas tu bila sampai saat kematian kita tu, kita dah rela dah, ya Allah aku buat semua dah, aku harap ya Allah kau terima apa yang aku buat ni ya Allah. Kita kena jadi macam tu, kita risau. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati, dan semua di hari kiamat lah tempat akan dikirakan pahalanya, ganjarannya. Kita semua nak mati, pasti mati. Dekat akhirat nantilah Allah akan kira amalan kita yang atas dunia ni, yang mana satu yang diterima, yang mana satu yang tak diterima. Mizan tu, timbangan tu, dia katakan timbangan yang nak timbang amal kita tu lebih besar daripada seisi langit bumi, dan juga langit dan bumi. Yang kata bumi kita duduk ni kecil saja, besar lagi timbangan mizan tu. Sebab nak letak, nak timbang kita guna amalan ni. Allahu Akbar. Memang takut sangat. Tak apalah, Allah bagi usia kita masih hidup, dan kita buat kebajikan banyak-banyak. Ada orang masuk syurga hanya 11 air. Kalau orang rumah kita jamu ayak, jangan bagi dia balik saja. Kadang-kadang orang rumah kita balik kering dekak lagu tu, tak jamu ayak, tak reti. Mahamat kata tak reti ni, jangan balik lagi, duduk sat ni nak jamu ayak. Kalau orang buat kenari kenara, tolong sponsor ayak. Dekat akhirat esok dia akan tanya, siapa yang pernah jamu ayak dekat saya? Dia habaq tu, siapa yang pernah jamu ayak? Dia masuk syurga hanya sebab ayak tu je. Banyak ladang ibadat sebenarnya, ladang pahala tu banyak. Tapi dah kita sponsor ayak. Kalau kat masjid ni kan ada mesin apa tu, kuih atau koko kan, kita share. Muslimat punya duit AJK Muslimat kata, okey, grup Muslimat kita share sebulan RM5 lah untuk cover kita punya ayak kuih tu. Share tu. Sebab orang duk minum ayak ni ke masjid tu, kita dapat pahala. Sini ada tak buat? Ada? Alhamdulillah. Bodoh. Kita nampak nasi biryani, nasi tomato, nasi Arab. Hak ayak ni kita lupa. Patut besar dah tuang dah kat saya ni sebelah. Kalau dapat pahala, kalau guru main ngaji, tuang ayak siap-siap. Kan bagi dia tuang, kita tuang sendiri, kita tuang bagi dia minum. Dapat pahala insya-Allah. Okey. 11.30 dah ya. Ustazah ada banyak lagi nak cerita sebenarnya. Tapi satu lagi Ustazah nak cerita. Tak saat ni siapa yang paling baik, yang paling utama, yang paling utama yang baik akhlak. Kita cubalah jadi orang yang baik akhlak. Yang kedua, yang paling utama yang ingat mati. Bukan ingat mati saja, memperbaiki hari kematian dia, mempersiap. Macam kita kalau ingat mati kan, nak mati bila lah, kita nak mati bila, duduk mati bila, duduk saja tak mau lah. Nak mati bila, buatlah misi ayak tadi. Nak mati bila, tanam pokok-pokok pelam. Kalau kami mati, suruh empah makanlah pelam ni. Nak mati bila, pilih infak-infak buat masjid ke apa ke semua, tu baru nak mati bila. Dan yang ketiganya, siapa yang mendapat kejayaan yang sebenar? Kami dapat keputusan PMR kan, mak-mak ni pakai berlawan anak hang dapat buat anak hang dapat itu bukan berjaya yang sebenar.
Berjaya yang sebenar dalam surah Ali Imran ayat yang surah yang ketiga ayat 185 yang tadi sambungan kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat dia yang dia sambung wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebelum tu dia sebut barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah kejayaan yang sebenar. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah kejayaan yang sebenar. Atas dunia ni buat ibadah banyak-banyak, tak kisah lagi tu. Kalau betul dia berjaya, di akhirat esok dia masuk syurga, itu yang sebenar. Itu yang berjaya yang sebenar. Sebab kehidupan di dunia ni, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dunia ni hiasan, tipu daya. Kita nampak orang rumah besar, nampak orang kaya, seronok, semua tipu daya. Betul tak kita tertarik dengan dunia? Betul. Cuba tengok sekarang, kuliah-kuliah tak banyak, tapi kalau kita buat hiburan, banyak. Sebab apa? Tarikan dunia itu yang terpedaya tu. Sebab Allah sebut dalam Quran, dunia ni bohong, dunia ni tipu. Nabi kata, nak tahu dunia punya kesenangan dia nak mana? Ambil jari, celup dalam laut. Celup dengan celup laut, celup laut. Bila kamu tarik tangan kamu, berapa ayat yang kamu boleh ambil? Hak lekat dekat tangan ni. Hak lekat tangan ni, inilah kesenangan dunia. Hak lautan tu kesenangan akhirat. Kalau tengok orang kaya, jangan dengki. Dia ambil hak sikit saja. Kita ni kalau nak dengki hak akhirat tu, kita jangan dengki hak sikit. Dia senang bagi rezeki dia, Allah uji dia. Dia kereta besar, anak dia hebat-hebat, laki dia kaya, dia pun sihat. Kita ni sentiasa sakit, dah lah sakit miskin pula, dah lah miskin laki tinggal pula, dah lah lagi tinggal anak cacat pula, macam-macam. Tapi tak apa, kesenangan yang kita nak hak lautan, bukan kesenangan yang lekat di jari. Kesenangan yang lekat di jari tu sikit sangat. Sebab tu bila Nabi kata siapa yang paling cerdas, orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat mati dan siap untuk kematian, hari kematian dia. Biarpun orang senang hak dunia, rezeki dia, kita ucap Alhamdulillah. Setiap kali kita ucap Alhamdulillah, Allah makbulkan doa kita dekat sana. Tak ni, dia orang berniaga nasi lemak hebat sikit mula kita kata tu duduk pasang hak tu lah tu, tabak-tabak tu. Tu ramai kedai dia tu. Kedai orang lain tak laku, kedai dia lah dengki je. Anak orang pandai dengki, laki orang kaya dengki. Asyik dia dengki, jangan dengki. Okey, cukup takat dia dulu. Ustazah nak bagi sikit saja amalan yang boleh menyebabkan dosa kita diampunkan sebanyak bul di laut. Tadi Ustazah dah bagi sembahyang tasbih kan? Ini satu lagi Ustazah bagi. Ini hadis yang sahih ya, berkenaan dengan siapa yang tasbih setiap kali selepas solat 33 kali. Semua tahu kan? Siapa yang bertakbir 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, nak genapkan jadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Disebut dalam hadis ni yang riwayat daripada Imam Malik, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i dan At-Tabarani. Semua dosa-dosanya diampun walaupun sebanyak bul di lautan. Buat amalan selalu ya, walaupun tak sempat buat juga. Tiap kali lepas sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis sahih juga, siapa yang baca pada waktu pagi dan petang subhanallah wa bihamdihi 100 kali, pagi dengan petang, pagi 100, petang 100, maka dosa-dosanya diampunkan walaupun sebanyak buih di lautan. Dapat 2 dah tu. So kalau nak buat tu memang banyak lah ni. Okey, kemudian Ustazah bagi lagi sembahyang tasbih tadi. Memang Ustazah dah bagi tahu tadi kan, sembahyang tasbih. Yang sembahyang tasbih tadi Ustazah baca hadis dia, wahai Abbas,
wahai bapa saudaraku, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu? Bolehkah sekiranya aku beri petunjuk kepadamu? Tidakkah kamu mahu? Aku akan tunjukkan kepadamu amalan yang amalan yang dilakukan, maka diampunkan dosa dari awal hingga akhir, yang terdahulu maupun yang baru, yang sengaja ataupun tak sengaja, yang kecil ataupun yang besar, yang sembunyi ataupun yang terang-terang. Itu dia sembahyang tasbih. Buatlah. Malam ni buat. Start dah dalam 40 minit buat habis dah. Sembahyang tasbih macam kita buat tadi. Sampai hak sengaja tak sengaja, yang terang, yang tak terang, yang baru, yang lama, habis Allah ampun dosa. Okey, Ustazah ingat takat tu dululah. Banyak sangat nak bagi tahu pun tak sempat ya. Jadi ada soalan apa-apa ke? Nak tanya Ustazah ataupun nak bincang apa-apa ke? Ya silakan. Mikrofon tadi duduk kat mana? Adik nama apa tu? Tak apa, tekan mikrofon sana, dia clear sikit. Allahu Akbar. Tunggu belakang, itu dah hijau. Waalaikumsalam. Ya saya. Ya betul. Betul. Sebelum betul. Rawatib tadi. Okey, insyaAllah. Bagi kita tengok ya. Baik, terima kasih Puan. Okey, solat rawatib. Solat tadi utamanya solat tasbih ya. Kalau kita tak buat solat ba'da, qabla, boleh tak kalau kita buat tasbih? Dia macam ni lah. Seolah-olah kita ambil yang kurang, kita pula yang lebih. Macam tu. Jadi kalau hari tu kita nak buat solat sunat tasbih, jangan tinggal yang rawatib. Ya, jangan tinggal yang rawatib, especially selepas isyak atau 2 rakaat. Especially yang lepas isyak, lepas 2 rakaat. Maknanya kalau yang lain tertinggal pun, yang 2 rakaat lepas isyak tu jangan tinggal. Kalau nak buat tasbih, ya, sebaiknya buat semua lah. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, sebab yang ni dulu ya. 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Boleh juga kita buat 4 rakaat sebelum zuhur. Maknanya dia tak buat yang lepas, dia buat sebelum zuhur 4 rakaat. Tapi sebelum zuhur 4 rakaat itu memang ada kelebihan juga. Kelebihan dia, banyak kelebihan selepas sebelum zuhur tu. Kita boleh buat 2 salam ataupun 1 salam. Boleh Puan ya? Jadi kalau kita nak buat solat sunat tasbih, jangan tinggal solat selepas isyak 2 rakaat tu. Sebab dia seolah-olah macam kita ni meniaga, takkan kita nak yang RM50, kita tak mau yang RM50, kita nak ambil yang RM1. Macam tu lah. Faham tak? Okey, terima kasih Puan. Ada lagi soalan tak? Kalau tanya lah, sebab yang tanya tu pahala dia lebih besar daripada yang menyampai. Silakan Puan. Allah, kesian pula adik. Pegang Zat, mikrofon. Mikrofon tu adik tak bagi mikrofon. Dua saja dah. 4 yang sebelum saja. Yang selepas tu 2 saja. Nak buat lebih pun tak apa. Kalau kita buat 12 rakaat ni, semua tahu kan fadilat dia kan? Allah bina satu istana di syurga. Tempat kita tahu nak buat tu yang paling lambat tu no. Tak apa, yang sunat boleh buat atas kerusi, boleh, tak ada masalah. Ada soalan lagi tak? Ada kakak? Waalaikumsalam. Tak apa, hari ni kita bagi pahala banyak kat adik sebagai orang muda. Saya tak dengar tu, kena pakai mikrofon juga. Dekat sikit.
Ya. Aha. Sebelum solat sunat subuh, mana dah masuk subuh belum? Dah masuk subuh dah. Lepas tu sembahyang hajat. Kenapa tak utama? Sebab yang utamanya solat fardu subuh. Okey, tak apalah. Jadi dia tak mula subuh awal lah. Awal subuh lah. Okey, dia sebenarnya solat sunat, kalau solat sunat sampai dah masuk subuh saja. Dah masuk subuh tu kena sembahyang subuh. Sebelum solat sunat, sebelum masuk fardu subuh tu kita selesaikan dulu solat hajat dan sebagainya. Dah masuk subuh, solat sunat sebelum subuh dan juga solat fardu subuh. Itu lebih utama ya. Okey, jangan lambat-lambatkan solat sunat fardu subuh tu. Ada soalan lagi? Nak tanya apa-apa? Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Solat sunat selepas isyak. Tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh buat di rumah. Atas kereta pun boleh buat. Tu dia, atas kereta pun boleh buat. Solat sunat ni dalam kenderaan pun boleh. Bukan kata di rumah, dalam kenderaan pun boleh. Macam mana nak buat dalam kenderaan? Sambil bawa kereta boleh sembahyang sunat. Boleh, tak ada masalah. Ada lagi tak soalan? Dah nak tanya lagi. Okey, Alhamdulillah. Lagi sekali? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Nabi pun dipesan jangan jadikan rumah-rumah kamu tu seperti kubur. Maka kita sembahyang fardu di masjid, di rumah kita boleh solat sunat. So ada kita sembahyang sunat di rumah tu. Ya, Waalaikumsalam. Sunat taubat. Ya, betul. Solat sunat taubat dia boleh dilakukan pada bila-bila masa, cuma dia ada waktu haram, iaitu selepas asar dan juga selepas subuh. Yang tu tak boleh. Waktu-waktu mana tak ada masalah. Okey, dia ada waktu tahrim dia, waktu haram. Ada lagi soalan? Sebenarnya solat sunat taubat ni sunat. Yang wajibnya bertaubat. Bertaubat ada 3 rukun. Berhenti serta menyesal, berhenti serta merta, berazam tidak lakukan lagi. Menyesal tu yang susah. Sebab menyesal tu bukan di mulut, di hati. Kita kata menyesal, tapi dalam hati kita duk seronok lagi, duk sembang lagi. Jumpa kawan-kawan lama, ingat tak dulu masa kita dulu